Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Haranti Jematusen. Berita-berita utama malam ini. Adab dan akhlak mulia penting dalam membina kerukunan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Pembentukan jati diri mengikut calak kebrunaian diterapkan dalam perkemahan Prajambori. Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan dengannya AMEM kali ke-41 menggariskan kepentingan pembangunan tenaga lestari melalui kesaling hubungan. Ini termasuk mempertingkatkan kerjasama antarabangsa bagi memperkembangkan infrastruktur tenaga dan mengiktiraf kesaling hubungan tenaga dan integrasi pasaran dalam ASEAN. AMEM ke-41 diadakan di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali, Republik Indonesia. Menghadiri mesyuarat yang berhormat P.N. Datuk Lela Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dengan tema Sustainable Energy Security Through Interconnectivity, AMEM ke-41 antara lain membincangkan perkembangan 7 bidang program yang dilaksanakan di bawah Pelan Tindakan Kerjasama Tenaga ASEAN fasa kedua tahun 2021-2025. Mesyuarat juga telah menyaksikan pengadaptasian deklarasi bersama Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN kali ke-41 mengenai Sustainable Energy Security Through Interconnectivity dan kenyataan bersama negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philippines Power Integration Project BIM-PIP. Yang berhormat Menteri juga berkesempatan mengadakan perjumpaan dua hala bersama dengan ketua-ketua delegasi yang lain termasuk Tuan Yang Terutama Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Tuan Yang Terutama Nik Nazmi bin Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Malaysia bagi bertukar-tukar pandangan dalam bidang kepentingan bersama. Tindak balas terhadap perubahan iklim harus bersepadu dan holistik. Bagi negara Brunei Darussalam, terdapat penyertaan aktif dan kepimpinan wanita dalam tindakan iklim di peringkat kebangsaan sama ada dalam dasar mitigasi dan penyesuaian iklim serta pelindungan dan aktiviti kesedaran alam sekitar. Perkongsian mengenai terma inisiatif negara mengenai kesaksamaan jantina dan perubahan iklim itu dinyatakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Commonwealth mengenai hal ehwal wanita WAMM ke-13 di Nassau, Bahamas baru-baru ini. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad juga mengongsikan kepentingan peranan wanita dalam pembangunan negara, penyumbangan secara terbuka, aktif dan saksama terhadap masyarakat semasa mesyuarat Menteri-Menteri Commonwealth menyokong tema Equality Towards a Common Future yang antara lain menekankan wanita dalam kepimpinan dan memperkasa ekonomi wanita. Peserta Qori Negara Brunei Darussalam, Haji Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah meraih tempat ketiga pada Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-63. Majlis berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Johan kategori Qori disandang oleh peserta tuan rumah Malaysia dan diikuti oleh peserta dari Iran di tempat kedua. Sementara itu, Johan bahagian Korea disandang oleh peserta dari Maghribi, diikuti oleh peserta dari Indonesia di tempat kedua dan peserta dari Filipina di tempat ketiga.
Penurunan indeks nilai unit ekspor sebanyak 4.8% dicatatkan pada suku pertama 2023 yang mengakibatkan penurunan jumlah nilai ekspor sebanyak 12% daripada 4,420 juta ringgit kepada 3,890 juta ringgit. Ia adalah disumbangkan oleh penurunan pada indeks bahan kimia, bahan api galian dan pelbagai barang keluaran kilang. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan penurunan harga produk-produk tersebut di pasaran dunia adalah antara faktor utama kepada penurunan indeks nilai unit ekspor. Sementara itu, indeks volume ekspor mengalami penurunan 3.3% disebabkan oleh penurunan indeks barang keluaran kilang, pelbagai barang keluaran kilang dan bahan api galian. Indeks volume import pula menurun 2.8% yang mengakibatkan penurunan jumlah nilai import 12.4%. Penurunan indeks volume import terutamanya disumbangkan oleh penurunan indeks barang keluaran kilang, bahan api galian dan bahan galian yang tidak boleh dimakan. Manakala indeks nilai unit import meningkat 0.8% terutamanya disumbangkan oleh peningkatan indeks jentera dan kelengkapan pengangkutan. Terma Perdagangan Negara mencatatkan penurunan 5.5% didorong oleh penurunan jentera dan kelengkapan pengangkutan, bahan kimia dan makanan. Laporan penuh Indeks Perdagangan Barangan Antarabangsa bagi suku tahun pertama 2023 boleh didapati melalui laman sesawang deps.mofe.gov.bn. 2,536.07 gram dadah dirampas oleh Biro Kawalan Narkotik BKN pada 2022 berbanding 3,480.07 gram pada tahun sebelumnya. Daripada 613 jumlah tangkapan tahun lalu, 213 individu telah dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah atas kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Berdasarkan statistik BKN, Syabu mencatatkan rampasan tertinggi sebanyak lebih 1,280 gram tahun lalu, diikuti ganja sebanyak lebih 1,190 gram dan ketamin sebanyak 48.49 gram. Juga dirampas 4 pokok ganja dan air ketum sebanyak lebih 7,000 mililiter. Dalam menjalankan tugas pembenterasan dadah di negara ini, 215 operasi dijalankan tahun lalu. Ini termasuk operasi yang dijalankan di darat, di kawasan perairan, operasi BKN dan operasi bersepadu BKN dengan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang lain. Daripada 613 jumlah tangkapan, 902 kesalahan telah dilakukan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. 67 individu ditangkap atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar, 11 individu ditangkap kerana membawa masuk dadah terkawal, 113 tangkapan kerana memiliki dadah terkawal, 518 tangkapan kerana menghisap atau menggunakan dadah terkawal dan 193 individu ditangkap atas kesalahan memiliki peralatan untuk menghisap atau mengambil dadah terkawal. Sementara itu, anggaran nilai keseluruhan rampasan yang disiasat di bawah perintah mendapatkan kembali hasil jenayah 2012 adalah sebanyak RM642,086.18. Melayu Islam Beraja adalah konsep yang menegakkan prinsip dan nilai Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bahannya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana.
Bazar Thailand ke-6 memberikan pengalaman lebih menyeronokkan untuk para pengunjung memilih dan membeli produk Thailand. Perkara tersebut dijelaskan oleh Duta Besar Sebarang Mutlak Kerajaan Thailand ke negara Brunei Darussalam semasa majlis perasmian bazar berkenaan di Pusat Membeli Belah One City petang tadi. Menurut Puanan Terutama Busara Kanchanalai, setiap kali bazar Thailand diadakan, Kedutaan Diraja Thailand bekerja keras untuk memberikan pengalaman baru dan lebih baik kepada semua pengunjung. Lebih 50 petak jualan diketengahkan termasuk agensi-agensi Thailand bagi memberikan maklumat berkaitan perniagaan dan pelancongan. Bazar Thailand dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga 28 Ogos bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Agama Islam sangat menitik beratkan soal adab dan akhlak dalam kehidupan. Bahkan adab dan akhlak adalah dua perkara yang sangat penting dan lebih diutamakan sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Penjagaan adab dan akhlak meliputi pelbagai sudut. Ini termasuk adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab dengan ibu bapa, guru, jiran masyarakat, bahkan adab dan akhlak dengan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala secara umum. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Menghiasi Diri dengan Adab dan Akhlak Mulia. Adapun antara beberapa adab dan akhlak dalam Islam yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita seharian ialah pertama, bersikap lemah lembut. Lemah lembut membawa erti kelembutan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kedua, berbuat baik sesama jiran tetangga. Berbuat baik dan mengeratkan hubungan silaturahim sesama jiran tetangga itu adalah amat penting bagi kerukunan hidup bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, menepati dan menunaikan janji. Agama Islam amat menekankan mengenai kewajipan menepati dan menunaikan janji, kerana ia adalah lambang kepada kejujuran, kepercayaan dan kebersihan hati seseorang. Keempat, senyum dan bermanis muka. Ramai yang menyangka amalan seperti senyum dan bermanis muka ini hanyalah amalan kecil yang mudah dilakukan dan ditinggalkan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita memperkecilkannya. Ini kerana menampakkan wajah ceria dan berseri-seri ketika bertemu dengan sesama muslim akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala bersedekah. Melayu Islam Beraja adalah konsep yang menegakkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga sebagai tunggak bagi semua kegiatan yang menyentuh kepentingan negara, bangsa, bahasa dan budaya Melayu serta keutamaan institusi beraja untuk sistem pemerintahan negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa ceramah khas sempena perkemahan Pra-Jambore 2023 Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Pengakap Bangunan Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Ceramah khas bertajuk Calak Kebruneian dalam Berpengakap, Kewajipan dan Tanggungjawab disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Seramai 200 orang ahli pengakap tunas, pengakap muda dan pengakap remaja berjaya menamatkan perkemahan Pra-Jambore 2023. Penyampaian sijil penghargaan dan penyertaan kepada para peserta disempurnakan oleh Haji Awang Badar bin Haji Abang Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap PPNBD. Mulanya, dorang tidak tahu apa akan dibuat. Dan setelah dididik selama 3 hari, dorang ini berani bercakap depan orang, berani buat aktiviti, pandai memasak, pandai berkemah, pandai membuat tanpa kami menyuruh lah. Belajar macam mana main archery, so belajar silat, ikatan yang dah pernah dipelajari lah.
Perkemahan Motivasi Program Intervensi Pendidikan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah PIP yang diadakan selama 3 hari di Pusat Tingkatan 6 Tutong berakhir petang tadi dengan majlis penutupan dan penyampaian sijil kepada para peserta. Penyampaian sijil kepada 72 pelajar diserahkan oleh Awang Ahmad Jeffrey bin Abdul Rahman, pemangku pengarah urusan dan ahli lembaga pengarah yayasan. Para peserta terdiri daripada pelajar-pelajar tahun 11 dan darjah 6 sekolah agama yang mengikuti projek kelas tuition di bawah PIP dari 7 buah pusat kelas tuition PIP di seluruh negara. Juga diadakan penyerahan sumbangan barang bagi kegunaan surau di Pusat Tingkatan 6 Tutong. Terdapat banyak hasil daripada perkemahan motivasi ini, iaitu memupuk disiplin pelajar. Selain itu, fokus dalam mematuhi peraturan. Dan yang lain juga adalah membina semangat berpasukan. Mengikuti motivasi pada 3 hari 2 malam ini boleh mengubah diri saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan terutama apabila melakukan aktiviti. Memahami konsep dan amali dalam menguruskan jenazah memerlukan ilmu pengetahuan dan kemahiran tertentu. Oleh itu, Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda dengan kerjasama ahli-ahli jawatankuasa Tamir Masjid Kampung Belais petang tadi mengadakan program kursus pengurusan jenazah. Disampaikan oleh Al-Razak Funeral Management, kursus memberi pengetahuan lebih jelas melalui teori dan praktikal mengenai tata cara pengurusan dan penyempurnaan jenazah. Juga diselajurkan penyampaian sijil kepada peserta kursus. Kursus merupakan salah satu program yang dirancang semasa cuti sekolah dengan melibatkan belia dan penduduk kampung. Lebih 100 fotografi dari 80 peserta dipamerkan di pameran fotografi anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan dokumentasi dan pengiktirafan. Diadakan di lapangan terbang antarabangsa Brunei, pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 28 Ogos 2023. Pameran merupakan kesinambungan daripada peraduan fotografi bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Pameran ini bukan sahaja memberikan hasil karya peserta tetapi menjadi wadah bagi mendukung dan menggalakkan penglibatan penggiat seni fotografi tanah air. Antara lain tujuan pameran ini diadakan adalah pertama, untuk membegakan secara meluas lagi karya seni anak tempatan, seterusnya dapat menjadi sumber pendapatan yang dapat menjana kepada kemajuan sosioekonomi negara. Pameran fotografi ini juga akan diadakan di daerah-daerah lain. Maklumat lanjut layari media sosial Instagram Dewan Bahasa dan Pustaka. Kumpulan Jamaatul Mas'ulah JM, Pembangunan Eksekutif untuk Pegawai Pengurusan Pertengahan EDPMMO Kohort 34 menyerahkan sumbangan berjumlah RM23,035.15 kepada Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM. Penyerahan sumbangan berlangsung di Pejabat MKM Bandar Seri Begawan. Juga disumbangkan sebuah peti ais beku. Sumbangan adalah hasil kutipan projek amal ihsani yang dilaksanakan pada bulan ini. Sebahagian hasil kutipan adalah sumbangan makanan asasi bagi 4 keluarga terdiri daripada klien-klien MKM yang terpilih untuk tempoh minima 1 tahun. Manakala selebihnya untuk disumbangkan kepada individu berkeperluan khas dan kanak-kanak bagi tempoh minima 2 tahun. Sijil halal yang dimiliki oleh sebuah tempat perniagaan yang terletak di Kampung Lambak, Jalan Berakas telah dirampas dengan serta-merta dan diarahkan untuk melaksanakan aktiviti penyertuan di tempat pemprosesan makanan yang tercemar selepas menemui penggunaan berus jenama sangkora dan 3 berus yang tidak mempunyai jenama yang diperbuat daripada bulu khinzir.
Manakala kesemua makanan yang tercemar juga diarahkan untuk dilupuskan dengan serta-merta, kes disiasat di bawah Bab 37 Perintah Seja Halal dan Label Halal 2005. Rampasan itu dibuat selepas satu operasi dijalankan oleh para pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah di tempat perniagaan terbabit pada 23 Ogos lalu berikutan maklumat yang diterima mengenai perkara tersebut. Sehubungan itu, Kementerian Hal Ehwal Agama mengingatkan kepada pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang akan dijual kepada orang ramai di pasar raya atau kedai masing-masing dengan memastikan produk-produk yang halal dan suci tidak bercampur dengan yang tidak halal. Ini demi menjaga maslahat masyarakat Islam di negara ini dari terjebak mengambil dan menggunakan produk dan barang gunaan yang tidak halal. Waktu operasi baharu, kaunter-kaunter perkhidmatan dan pusat panggilan tabung amanah pekerja TAP akan bermula pada 1 September 2023. TAP memaklumkan kaunter perkhidmatan akan dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 3.30 petang pada setiap hari Isnin hingga Khamis, manakala Jumaat akan dibuka bermula 8 pagi hingga 11 pagi dan 2.30 petang hingga 3.30 petang. Sementara Sabtu dari pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi bagi cawangan ibu pejabat TAP bangunan PGGMB. Bagi pusat panggilan, waktu operasi akan bermula pukul 8 pagi hingga 12.15 tengah hari dan pukul 1.30 petang hingga 4.30 petang bagi hari Isnin hingga Khamis. Jumaat, waktu operasi bermula 8 pagi hingga 11.45 pagi dan 2.30 petang hingga 4.30 petang. Sementara Sabtu, pusat panggilan hanya akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi sahaja. TAP juga menyarankan setiap ahli untuk mendaftar sebagai pengguna portal e-amanah melalui laman sesawang TAP di www.tap.com.bn. Perkhidmatan adalah bagi mengakses perkhidmatan TAP secara dalam talian.